Okey, tu ada buku. Ni Hisnul Muslim, cetakan terbaru lah ni. Warna biru yang mana sebelum ni kita ada poket. Buku poket je. Hisnu ni maknanya apa? Hisnu ni perisai Dia bukan dia ha sad 40. Jadi hisnu jadi apa makna hisnu? Perisai. Perisai ataupun benteng. Kemudian apa lagi? Al-Muslim bagi. Ni nak tambah apa? Nak tambah apa tak? Tambah bagi. Sebab apa? Isnu ni mudhaf. Al-Muslim mudhaf ilaih. Jadi perisai bagi Muslim. Ingat ni huruf apa? Sad, bukan huruf sin. Kalau sin kebaikan hasan. Bukan Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Sad. Kan? Mana dia perisai Muslim. Okey, buku ni dia diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Baharudin lah. Sejak tahun 2002 lagi dah dia pernah buat terjemahan ni. Daripada seorang ulama yang namanya Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Nama dia Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtan. Qahtani. Qahtani. Ini nama ulama tersebut. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Dia sebut Qahtan ni orang apa ni? Ada orang Arab nama dia Arab Qahtaniyah lah. Dah lama ni, Arab lama dah ni. Keturunan ni lama dah. Qahtan ni lama. Jadi dia memang orang di sini, orang Saudi ni. Dan dia ulama. Dia meninggal tahun 2018. Wafat tahun barulah 2018. Dan dia sekarang banyak kitab. Dia antara ulama hebat yang sangat luas ilmu dia, dan dia boleh karang banyak kitab, dan kitab-kitab dia antara yang terhebat ni lah. Satu dunia pakai juga ni. Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Rahimahullah. Jadi kita sebut rahimahullah. Moga Allah memeliharanya. Baik. Kita tengok kitab ni. Jadi kemudian kitab ni diterjemah oleh ustaz lah, untuk memudahkan kita ambil manfaat daripadanya. Baik, jadi kitab ni dimula kalau tengok buka dia tu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bentuk? Ini satu bentuk tawassul dengan nama-nama bagi Allah. Bagi dapat berkat. Membawa keberkatan dalam apa je urusan, antaranya terutamanya urusan yang besar sangatlah. Hatta yang kecil-kecil pun kita nak semua urusan kita dapat keberkatan Allah, dapat pertolongan Allah, dapat redha Allah. Sebab tu kita antaranya yang mudahlah tawassul lah dengan nama-nama Allah. Sebab itu Allah suruh kita menyeru nama-nama dia yang terbaik ni supaya kita dapat kebaikan yang amat besar lah. Dalam surah 7 ayat 180. 7
180. Kan? Kita tengok ayat ni. Jadi Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah asma'ul husna, iaitu nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah fad'uuhu biha, dengan nama-nama tersebut. Jadi banyak nama-nama Allah ni, antara rahsia daripada rahsia-rahsia Allah yang mungkin kita tahu 99 nama. Tapi ada banyak lagi nama yang akan hanya diketahui bila di akhirat nanti. Antaranya Nabi akan doa dengan nama Allah yang dengan pujian kepada Allah yang tak pernah diketahui ketika di dunia. Nama Allah ni bukan 99 je sebenarnya. Banyak lagi. Baik. Jadi antara yang terbaik yang Allah mention lagi secara khusus dengan nama ni. Dengan nama ni. Apa dia? Cuba tengok surah 17. Surah 17. Ayat 110. Jadi yang Allah mention secara khusus. Sebab dia mencakupi semua makna-makna lain dah juga. Antara iaitu dua nama ni, iaitu Allah dan juga Ar-Rahman. Jadi Allah kata, Qul ud'u Allah. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر Jadi Allah perintahkan, Kul, katakanlah wahai Muhammad, suruh umatmu, ud'u Allah, berdoalah kamu dengan sebut Allah. Ya Allah, Allahumma, selesai. Awidun Rahman, Ya Rahman. Baik, jadi sebutlah Allah dan sebutlah Ar-Rahman. Berdoalah, panggillah, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu doakan itu, seru dalam doa kamu itu, maka itu semualah, maka milik Allah nama-nama yang terbaik tersebut. Wala tajhar bi salatika, janganlah engkau mengeraskan, menguatkan dalam doa engkau. Solat ni dalam doa sebenarnya. Doa. Cuma dia doa solat ni lebih khusus daripada doa luar. Jadi janganlah engkau keraskan dalam doa dan juga rendahkanlah suara engkau dalam doa tersebut. Dan carilah jalan yang seimbang di antara kedua-duanya. Tak terlalu kuat, tak terlalu perlahan. Ambil jalan yang tengah-tengah di antara keduanya. Jadi ini bersederhana dalam meminta kepada Allah dengan seru nama-nama dia. Jadi ini satu bentuk apa? Tawassul, satu bentuk cari jalan supaya dapat kebaikan. Sebab itu dalam surah 5 ayat 35. Surah 5 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah keagungan Allah, azab dia. Dan kalau takut kepada Allah, kena buat apa? Lari ke cari jalan nak dekat?
Lagi kena dekat lah. Takut pergi jauh pula. Kat makhluk je kan, harimau takut kena lari lah. Tapi kalau kat Allah, nama dia Allah Ar-Rahman. Dalam keagungan dia tu ada rahmat dia kan. Jadi cara dia takwa kepada Allah apa dia? Cari jalan dekat dengan dia. Wabtaru ilaihil wasilah. Antaranya dengan sebut nama-nama dia. Jadi wasilah ni ya, iaitu jalan medium, cara untuk dekat dengan dia, tawassul dengan nama-nama dia. Dan berkorbanlah pada jalannya supaya kamu dapat beroleh kejayaan. Jadi kunci nak dapat kejayaan, cari jalan nak dekat dengan Allah. Kemudian gunakan semuanya untuk korban pada jalan Allah. Baik. Jadi itulah para ulama ni bertawassul dengan nama Allah, mula dengan bismillah dalam kitab dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab dia memang mulakan dengan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini dalam tadabbur Fatihah kita dah buatlah. Dengan lebih panjang. Baik, seterusnya apa disebut tajuk dia ni? Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunnati. Iaitu perisai Muslim ataupun benteng-benteng pertahanan bagi Muslim daripada zikir-zikir dalam kitab dan sunnah. Jadi benteng Muslim yang diambil daripada zikir-zikir yang ada banyak. Azkar ni jamak kepada zikr. Jamak kepada zikir azkar. Daripada kitab dan sunnah Nabi. Daripada Quran dan hadis. Baik, seterusnya disebut ni nama dia, Al-Faqir ilallahi ta'ala Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Jadi edisi bahasa Melayu terjemahan Ustaz Baharudin Ayuddin. Ni kedua-duanya kita doakan Sa'id ni kita sebut apa? Rahimahullah. Ustaz Baharudin kita sebut apa? Hafizahullah. Baik. Jadi cetakan ni terbaru 2021 Cetakan yang ke-8 ni tak silap saya. Yang ke-8 pada tahun 2021 yang mana di Ampang lalu. Dan pernah dicetak sejak tahun 2002 ni. Tahun 2002. Lama dah, 2002 bukan 2012, 2002. Dah 20 tahun dah rupanya cetakan ni. Terjemahan ni dah ada 20 tahun dah. Dan ada perbaiki sikit lah dalam cetakan baru ni. Baik. Okey, kandungan dia ni iaitu ada 130 ke 20. Sekejap. Tajuknya ada dalam banyak 132 tajuk yang telah dimudahkan untuk dicapai, untuk dipilih tema-tema doa yang kita nak minta. Daripada mula bangun tidur sampailah kepada aktiviti yang besar yang lain. Dalam app pun ada ni sebenarnya. Kalau kita buka app Hisnul Muslim antaranya. Daripada zikir-zikir bangun tidur sehinggalah kepada yang terakhir ada adab. Dalam ni. Baik, ada 132 tajuk dia. Baik, kita tengok kepada pertama kata pengantar dulu. Jadi dia mula dengan ini satu khutbah yang Nabi biasa mulakan dengan ini juga. Dalam kelas kita pun kita akan gunakan yang ini juga. Jadi innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian bagi Allah. Nahmaduhu, kita semua wajib untuk memujinya. Wa nasta'inu, dan kita semua wajib untuk minta pertolongan dengan dia. Wa nastaghfiruhu, dan kita semua wajib untuk mohon ampun dengan dia. Wa na'udzubillah, dan kita semua berlindung kepada Allah min syururi anfusina, daripada segala perkara buruk yang ada kepada diri kita sendiri. Keburukan pada diri kami. Wa sayyiati a'malina, dan juga kesilapan dalam banyak amalan-amalan kita yang tersilap. Oleh itu may yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri petunjuk maka tiada siapa yang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan maka tiada siapa yang dapat membawa petunjuk untuknya. Dalam ayat dalam Quran ada tak ayat macam ni? Ada kan? May yahdillahu fahuwal muhtad.
Tak silap saya dalam surah Az-Zumar ada, dalam ayat-ayat lain, may yahdillah walan tajida lahu waliyan mursyida. Ada 4 ayat yang bawa kod yang macam ni juga. Jadi wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahawasanya tiada ilah yang berhak diabdikan diri melainkan Allah wahdah, semata-mata, la syarikalah, tiada sebarang sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan dia kata, aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul utusannya sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat ke atasnya dan juga ke atas ahli keluarganya, ke atas ashabi, para sahabatnya, dan ke atas siapa saja yang mengikuti mereka dengan ikutan yang terbaik sehinggalah hari kiamat, ila yaumil kiamah. Wa sallama tasliman katsira, dan keselamatan yang banyak. Kemudian amma ba', adapun lalu dia kata, jadi ini terjemahan daripada pembukaan tadi, mukadimah dia. Baik, seterusnya dia sebutkan fahadha mukhtasarun ikhtasartuhu min kitabi. Ini dia kata adalah ringkasan daripada yang aku telah ringkaskan daripada kitab-kitabku. Kitab iaitu disebut Az-Zikru wad Du'a. Daripada kitabku ni disebut Az-Zikru wad Du'a. Az-Zikru maknanya zikir. Zikir ni ada 2 anggota, iaitu lisan dengan hati. Az-Zikru bil lisan bil qalb. Jadi istilah zikir dalam Quran ada banyak. Sebenarnya ada makna yang lain-lain. Nanti tak apa, kita ni. Jadi zikir-zikir dan doa-doa, wal ilaji, dan pengubatan, ilaj. Terjemah dia, ustaz terjemah apa ni? Ilaj. Tak ada terjemahan kat sini dan juga birruqa, dan juga ruqyah daripada kitab dan sunnah. Ikhtasartu fi qismal azkar. Fihi qisma al-azkar. Aku meringkaskan padanya pembahagian daripada banyak zikir-zikir ni supaya menjadi ringan. Liyakuna khafifal hamli, supaya ringan untuk orang membawanya, menggunakannya. Fil asfa, dalam ya, asfa ni bawa kitab-kitab tebal, musafir bawa kitab-kitab tebal. Jadi untuk mudah bawa ke mana-mana dalam banyak perjalanan dia. Buku ini adalah seterusnya dia kata waqadi iktasartu ala matni az-zikr. Dan aku telah pun meringkaskan atas matan zikir. Jadinya hadis ni, zikir ni dia ada 2. Satu bentuk disebut sanad, satu matan. Contohnya kalau kita tengok sekejap sunnah. Tengok dalam saya. Nak tengok perbezaan matan dengan lengkap Jadi kalau tengok sini, matan ni yang mana satu? Innama ni. Dia ambil yang ni je. Matan di sini. Jadi tak adalah daripada, jadi kalau sanad ni daripada sini. Jadi Umar Al-Khattab. Jadi Waqas ni bil Lais. Dia kata didengar Umar Al-Khattab yang cakap. Waqaf bil Lais ni. Jadi daripada Humaidi bin Az-Zubair, dia kata Sufyan kata. Sufyan bagi tahu dia. Kemudian Yahya pula bagi tahu Sufyan. Kemudian Muhammad bagi tahu Yahya ni. Macam tu. Sampailah kepada akhirnya daripada siapa sebenarnya yang aslinya? Daripada Umar Al-Khattab. Jadi dia mudah ringkaskan, dia tak sebut tentang perawi pun.
siapa yang sampaikan hadis ni tersebut terus sebut Nabi SAW sabda lah. Baik. Kemudian waqtafaitu fi takhrijihi bi zikri masdarin au masdaraini mimma wujida fil asl. Jadi dia tuliskan takhrijnya daripada satu atau dua sumber daripada asal. Jadi dia tak banyaklah takhrij kitab tu. Hadis ni sahih ke mana-mana, dia hanya ambil beberapa sumber takhrij saja. Sedangkan banyak lagi kitab lain yang takhrij juga. Tapi cukup daripada dua ni dia ambil untuk mensahihkan hadis tersebut. Jadi siapa yang nak tahu lebih lanjut, pergi rujuk pada kitab asal, wujida fil asl. Wa man arada ma'rifata sahabi au ziyadatan fi takhriji fa alaihi birruju'i ilal asli. Kembalilah kepada rujukan asal, pergi tengok yang asal. Jadi wa as'alullah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna, dan aku mohon kepada Allah azza wa jalla dengan nama-namanya yang baik, wa sifatil ulia, yang dan sifat-sifatnya yang tinggi, ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, supaya agar dia menjadikan aku ni buat ni dalam ikhlas untuk mencari redanya yang mulia. Wa ay yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati, dan supaya mudah-mudahan kitab ni bermanfaat untuk aku pada kehidupanku dan sesudah kematianku. Wa ay yanfa'a bihi man qara'ahu, dan supaya juga kitab ni manfaat kepada orang yang membacanya, au taba'ahu, ataupun yang mencetaknya, au kana sababan fin nashrih, atau menjadi sebab untuk apa? Sebarnya. Innahu subhanahu waliyun zalikal wal qadiru alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha melindungi dan maha berkuasa ke atas hal tersebut. Jadi wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inilah mukadimah daripada Syekh. Jadi dia doakan semua orang yang baca, orang yang cetak, siapa saja yang sebarkan dia, semuanya dapat, mudah-mudahan mendapat manfaat daripada tulisan dia ni. Baik. Jadi al-muallif tu maknanya penyusun. Jadi pada bulan Safar, Harrar. Baik, itu sampai mukaddimah dia. Baik, keutamaan zikir. Jadi zikir makna dia ada dua makna. Satu dengan lisan. Macam dalam ayat ni lah yang kita baca. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Jadi fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu kepada aku. Jadi di sini disebut dengan cara dia apa ingat Allah ni, antaranya dengan boleh menyebut-nyebutnya. Uzkurullah zikran kasiran. Sebutlah Allah ni, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan baca Quran. Itu satu. Dan kemudian washkuru ni syukur dengan amalan. Sebab itu di sini zikir dengan amalan hati, dengan lisan. Syukur bukan dengan alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah itu hanyalah belum syukur lagi tu. Syukur ni dengan apa? Dengan amalan. Washkuru li ni maknanya di sini adanya perbuatan hati, dan washkuru li perbuatan dengan jawarih, dengan anggota badan. Baik, dalam makna lain lagi
zikir ni adalah untuk tujuan ni apa? Lawan kepada lupa. Dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat cuba tengok ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitanu an azkurah. واتخذ سبيله في البحر عجبا. Jadi qala, kata murid kepada Nabi Musa, iaitu Yusha' bin Nun. Tahukah engkau, dia kata kepada tuan dia lah, kepada Nabi Musa, dia punya guru dia, ketika awaina ila sakhrah, kita pergi duduk rehat, cari perlindungan dekat batu tadi, maka sungguhnya aku telah lupa ikan tadi, ikan kita, bekalan kita. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidak ada yang lupakan daripada aku ni, daripada hal tersebut, melainkan syaitan. An azkurah, daripada aku mengingatinya. Jadi antara makna zikir adalah di sini ingat dengan hati, ingat, mengingati. Jadi itu dua bentuk zikir lah. Jadi dua, kita bagi dua lah. Bilisan, zikir dengan lisan, antaranya ayat, kalau kita tengok surah Al-Ahzab ayat 41. Tengok surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, uzkuru di sini maksudnya sebut. Berzikirlah kamu kepada Allah, sebut zikir kepada Allah dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dia tak boleh ingat macam ni, ingat dia sebut. Di sini maknanya ditafsirkan maksudnya keluarkan dengan lisan kita. Subhanallah, subhanallah. Itu. Manakala yang banyaknya bil qalbi. Antaranya ayat surah Zariyat ayat 55. Zariyat
1 ayat 55. Supaya dapat apa? Dapat ibrah. Dapat nasihat. Dapat mauizah, dapat ibrah. Tujuannya dengan akal kita. Qalb ni maksudnya akal lah. Dengan ilmu. Surah 51 ayat 55. Ada banyaklah lagi definisi kepada zikir ni. Dengan kefahaman, ilmu, kefahaman dalam hati. Dan ayat ni Allah kata, kita baca, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul. Jadi wa zakkir, dan berilah peringatan. Maksudnya apa? Ajar orang, bagi faham. Ajar orang. Bukan ajak dia zikir sama-sama, bukan. Zakir ni bukannya jom mari kita berzikir ramai, bukan. Ajak orang bagi faham ilmu, dapat peringatan, dapat ingat, dapat simpan dalam hati dia. Kenapa Barulah kata fa inna zikra, kenapa? Tanfa'ul mu'minin. Mukmin kat mana? Mukmin amalan mana? Rukun iman kat mana? Hati. Hati. Jadi dia, itu maksud dia kefahaman dalam hati kita, kefahaman tu. Jadi inilah makna zikir yang kita kena fahamilah. Sebab itulah kita kena belajar azkar tu, zikir-zikir ni antaranya. Supaya kita faham dengan apa yang kita baca, kita boleh hayati dengan lebih. Bukan sekadar sebut lisan saja. Jadi selama ni orang fokus zikir, hafal, kat mana dia fokus? Masuk surat semua, kat mana? Kat sini je, betul tak? Lisan je. Dia lebih suka itu tu. Tapi tanpa kefahaman tu, tak ada. Itu penting. Sebab itulah itu makna zikir. Dua tu. Dan tadi kata siapa? Nabi Yusha' tadi kan. Apa yang syaitan buat? Dia akan ni. Dia kacau kat sini. Dia akan kacau kat belah sini. Daripada ingat tu. Dia akan bagi manusia ni lupa zikir dia. Baik. Jadi dalam ayat ni adalah tentang sebutan zikir tu. Jadi ini mukadimah daripada surah-surah yang dia beri oleh dia. Cuba tengok dalam ayat ni juga, surah 2 ayat surah 7 ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dan ingatlah kamu dengan sebut Allah dengan lisan dan juga hayati dengan hati kita Tuhan engkau dalam diri engkau, dalam keadaan tadarruan, merendah diri, wa khifatan, dan rasa bimbang, wadunal jahri, dan tanpa mengeraskan suara, minal qauli, daripada ucapan, bil ghuduwi wal asal, buat di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau lalai. Sebab itulah dia berkaitan dengan tujuan, maknanya lisan tujuannya untuk apa? Menguatkan apa kefahaman tu. Macam orang nak hafal lah, dia kena bunyi kan, baru dia senang nak ingat. Jadi tujuannya lisan ni hanyalah tujuannya untuk kuatkan kefahaman tu. Hari ni dia tertinggal yang itulah. Sebab tu kita fokus untuk tadabbur, syarah sedikit sebanyak tentang kepentingan zikir-zikir daripada Nabi SAW ni. Dan kata dalam hadis Nabi, dia dimasukkan dalam ni, sabda Nabi SAW, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, ingat dengan lisan dan hati ni Tuhannya, dan orang yang tak ingat ni, apa dia, macam orang yang hidup dengan orang mati. Bayangkan macam tu je. Umpamanya macam orang hidup dan orang mati. Kemudian dia kuat lagi dalam sabda Nabi yang lain. Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairil lakum min an talqau aduwakum
fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qal zikrullahi ta'ala. Nabi SAW bersabda, mau tak kamu aku beritahu amalan yang paling baik untuk kamu, yang paling suci di sisi pemilikmu, yang dapat mengangkat kedudukanmu, yang lebih baik bagimu daripada menafkahkan emas dan perak, dan yang lebih baik bagimu daripada bertempur dengan musuh, di mana kamu akan memancung batang leher mereka dan mereka akan memancung batang leher kamu. Yang lebih baik daripada semua ni. Mudah aja. Apa dia? Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi nak bagi motivasi supaya kita banyak-banyak ni buat zikir ni. Dan kadang-kadang selalu kita tinggal apa dia? Kat mana yang selalu tinggal? Zikir. Zikir saya lah kot kan, yang lain tak tinggal. Zikir ni nak masuk tidur. Betul tak? Padahal sangat banyak antara zikir yang paling banyak Nabi ajar nak tidur lah sebelum tidur. Bukan baca kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim ayat itu satu. Padahal banyak lagi. Selalu terlepas yang tu. Itu masalah. Sedangkan tidur tu apa? Tidur lah. Sebab apa Nabi antara tidur tu maknanya mati. Bila-bila masa je boleh. Jadi saat akhir kita kata husnul khatimah kita. Setiap hari kita ada husnul khatimah tu. Tentu dia bila kat tidur tu. Jadi sebelum tidur kalau anak-anak tengok gadget tidur. Maknanya itulah khatimah dia. Bayangkan. Pengakhiran dia mati tu tak ada Allah pun. Pula ia takut. Jadi sebab itulah kena ingatkan tentang tu zikir-zikir ni antaranya terutamanya tidur. Itulah maksud dia. Nabi kata ni supaya kita motivasi kepada sahabat untuk apa? Jagalah diri dia dengan banyaklah zikir ni. Jangan lupa kadang-kadang kita mandang rendah kan. Zikir ni rasa macam penting zikir ni. Perbanyakkan. Baik. Jadi antara kelebihan zikir lagi disebut dalam hadis ni, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtum ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jadi ini hadis kursi yang Nabi sampaikan tentang ketika hamba dia berzikir, kepada ketika kita ingat Allah dengan lisan ataupun dengan hati kita ni, usaha belajar. Jadi ingat dengan hati apa? Usaha belajar. Lisannya amalkan masa sendirilah. Dia kena selari dua-dua. Ada orang belajar rajin tapi malas zikir. Ada orang suka zikir tapi jahil, tak tahu pun dia main suka buat banyak-banyak je tapi tak belajar zikir dia. Jadi ni kena dua-dua. Dia kena ada ilmu dan ibadah. Jadi lisan tu bentuk ibadah ritual dia, manakala ni dasar dia adalah ilmu tadi dengan hati dia. Baik, jadi Allah kata dalam hadis kursi ni, firman Allah Ta'ala, aku menurut sangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya apabila ia berzikir, ingat kepada aku. Antaranya bila kita tadabbur Quran pun samalah. Jika ia mengingatiku dalam dirinya, aku mengingatinya dalam diriku. Jika ia mengingatiku dalam satu jamaah, aku mengingatinya dalam jamaah yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatiku pada kadar sejangkal, aku mendekatinya kepada kadar sehasta. Jika ia mendekatiku pada kadar sehasta, aku mendekatinya pada kadar sedepa. Jika ia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadanya dalam keadaan berlari. Menunjukkan Allah ni seronok, Allah suka hamba-hambanya zikir. Bahkan Allah lebih lagi daripada hamba dia buat tadi. Dan ini satu hadis lagi. Zikir ni adalah satu bentuk syariat yang kita juga kena hati-hati dalam dia. Sebab dia, Nabi pernah ajar satu zikir. Sahabat tanya, macam mana nak zikir ni? Sahabat tanya, cuba tengok dalam hadis ni. An Abdillah ibni Busrin radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'a al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah.
daripada Abdullah bin Bus radhiyallahu an, katanya bahwasanya seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima, iaitu nak buat hukum macam lagi. Oleh itu beritahulah kepadaku satu yang dapat aku jadikan pegangan. Baginda bersabda, hendaklah lidahmu sentiasa basah kerana zikir kepada Allah. Demikianlah zikir ni antaranya juga dengan cara baca Quran. Sebagaimana dalam sabda Nabi disebutkan ni, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu, satu kebaikan itu bersamaan dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi walakin alif satu huruf, wa harf satu huruf, wa lam satu huruf, wa mim satu huruf. Maknanya dapat 30 kebaikan. Jadi banyak hadis-hadis yang panjang yang kita nak kena ambil masa sikit lah. Ini dah panjang, dah 11.30 dah. Jadi saya rasa cukup mukadimah untuk penulis ni bawa hadis-hadis yang banyak, yang nanti kita akan teruskan perbincangan kita. Kita akan masuk bahagian pertama lah, hadis yang pertama dalam buku ni. Itulah sekadar bahagian pertama. Kita lihat pada apa yang disampaikan oleh penulis tentang tujuan dia nak kumpulkannya supaya mudah untuk kita gunakan zikir-zikir kita dalam kehidupan harian kita. Dan betapa pentingnya berzikir ni, dan ia termasuk satu tuntutan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni. Sebab itulah dinamakan kitab ni dengan Hisnul Muslim, benteng untuk Muslim, supaya terpelihara daripada gangguan, terutamanya gangguan syaitan yang suka untuk membinasakan kita ni di dunia dan akhirat. Baik, jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.